Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berusaha, Cik Ahmad Saidi, dan juga yang berusaha Cik Abdul Munaf. Seterusnya terima kasih kepada program SCP, Cik Asrul dan tim selaku penganjur ataupun host untuk program aspirasi IKM Lumut 2022 pada pagi ini. Ketua-ketua jabatan, ketua program dan seterusnya yang saya sayangi, keseluruhan staf IKM Lumut yang ada bersama-sama pada pagi ini. Baik, Alhamdulillah, sebagaimana lazimnya lah, pada awal tahun, kebiasaannya lah, urusan di pusat-pusat ataupun even urusan mana sendiri akan membentangkan ataupun menonjolkan perkongsian dari segi apa yang kita nak capai, dari segi perkara yang penting untuk kita highlight pada tahun 2022, dan untuk kita tengok beberapa perkara yang telah pun kita capai pada tahun 2021. Jadi untuk 2022 saya ada menggariskan beberapa perkara ataupun area yang kita perlu tengok untuk kita sama-sama garap dan juga kita perbaiki, supaya IKM Lumut ni dapat menjadi pusat yang cemerlang, kan? Sebab macam saya beritahu lah, kan, IKM Lumut ni sebuah nama yang besar, kan, berbanding dengan pusat-pusat tibet mara yang lain, kan? Sebuah nama yang besar dan juga sebuah nama yang disegani lah, kan? Bila orang kata di antara pusat-pusat Tibet ni, orang kata Lumut ni hebat, Lumut ni dahsyat, kan? Memang sungguh pun kalau tengok tadi tu banyak pencapaian-pencapaian peringkat international dan juga peringkat kebangsaan yang telah pun kita capai, kan? Jadi saya rasa satunya kita kena perlu buang lah perasaan rendah diri ni, yang kita rasa kita ni lemah, kita ni tak hebat, kita ni tak cukup kepakaran, kita ni tak cukup macam-macam lah, kan? Tapi sebenarnya pandangan pihak luar, kan, dengan IKM Lumut ni orang takut sebenarnya, kan, dari segi saiz, dari segi dia punya pencapaian dan sebagainya, kan. Even masa saya duduk di luar, IKM dulu pun sama, kan. Sebab tu banyaklah perkara yang saya hantar tim, kan, masa saya dekat BMN dulu lah, kan, saya hantar tim untuk datang belajar dengan pihak IKM Lumut. So maksudnya di mata masyarakat luar ni ataupun universiti mara yang lain ni, hebat IKM Lumut ni. So kita janganlah rasa, buang sifat rasa rendah diri, kita ni lekeh, nampak KKTM ni hebat. Tak, sebenarnya IKM Lumut pun hebat juga, kan? Janganlah kita rasa rendah diri dan sebagainya untuk kita berdiri sama tinggi dengan pusat-pusat tibet mara yang lain, kan? Okey, saya ada garap lebih kurang beberapa lah item untuk macam mana kita nak tengok area-area yang kita perlu bagi penekanan lebih, kan, pada 2022. Sebenarnya area-area ni saya 2000 berapa pun sama je, kan, tak kira 2023 ke 2024 ke 2000 sama, kan. Cuma ini saya highlight supaya kita terdetik semula lah, terdetik semula, dan orang kata dia trigger balik lah. Kita tahu sebenarnya benda yang saya nak tulis ni semua kita tahu, tapi at least dia trigger balik, kan. So this area kita kena perkemaskan, kan. Yang pertama sekali untuk pemekasan akademik dan juga transformasi penyampaian pendidikan, kan. Jadi perkara yang penting lah, kan. Sebagaimana sedia maklum, untuk tahun 2022 ni kita sedang work out, kan, dalam proses dan sebagainya, dan juga insyaAllah akan jalan pada sesi Julai program-program baharu, program-program baharu yang orang panggil apa, diploma, peringkat diploma, kan. Jadi maksudnya
bila kita orang kata program-program ni kebanyakan telah pun dinaik taraf kepada diploma, so penyampaian kita lah dari segi penyampaian pendidikan, akademik, PDP dan sebagainya, perlulah bertaraf diploma. Perlu bertaraf diploma lah. Jadi maksudnya tak boleh lagi macam kita mengajar pakai sijil, budak giat marah dan sebagainya. Maksudnya kita punya mentaliti sebagai pensyarah pun kena macam mana kita treat pelajar diploma level. Kan? Jangan pakai t-shirt main mengajar. Kan? Jadi maksudnya apa ni, masa kita di universiti ada pensyarah pakai t-shirt? Tak banyak kan. Saya ingat certain time boleh pakai t-shirt kan, tapi pakailah t-shirt yang ada logo marah. Jangan pakai t-shirt orang kata hari keluarga Panasonic contoh kan. Tak ada kena guna langsung dengan marah, tapi at least ada logo marah tu. Okey lah, hari yang perlu mungkin banyak kerja berat di bengkel, kita pakai t-shirt, tapi pakailah t-shirt yang ada logo marah. At least student tahu yang tu staff. Kan. Kalau pakai orang kata high core Panasonic ni, student lain lah tu mungkin pekerja Panasonic pasal high core kan. Jadi maksudnya professionalism tu perlu kita ada lah. Kan, ini esok pusat ni akan jadi pusat orang kata kecemerlangan. Pusat kecemerlangan ni bila orang nak tengok, orang tengok pensyarah lah, pensyarah pakai slipper kan. Nampak tak cemerlang kan. So maksudnya kita transition sebenarnya berlaku pada 2022 ni. Jadi kita menaik taraf program supaya dia lebih berdaya saing. Dan juga program perlu usaha lah untuk akreditasi yang related lah, yang related dengan program. Dan juga orang kata program dual certificate kan? Yang ni yang selalu kerap PKT umpang lah kan. Maksudnya kita nak sebagai untuk program, dia tidak boleh dapat orang kata apa yang standard yang kita ada sahaja. Dia mesti dapat daripada persediaan lain lah. Contoh macam tadi yang buat C-Suite dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan lebih arif lah berkaitan dengan program masing-masing. Dan juga untuk program yang tak diploma ni pun sama. Dia boleh fikir lah dengan siapa kita nak collaborate kan. Saya takut nanti bila kita running kan, sampai pertengahan ni, bila orang tanya apa planning untuk dua division pun kita belum ada kan. At least kita dah ada planning dengan siapa kita nak approach. So bila nak approach 2022 ni lah kita nak approach untuk dapatkan dua division dengan pihak-pihak yang terlibat. Jangan tunggu sampai hujung tahun, dah masuk 2023 lah kan. So daripada awal tahun kita dah boleh buat engagement lah kan, dengan pihak-pihak yang terlibat, ataupun dengan ada pihak-pihak yang mungkin boleh lah membantu. Okey, macam saya kata lah, pengukuhan, program baru, professionalism di kalangan staff-staff akademik. Yang ni semua nak ajak diploma semua ni kan. Jadi kita kena jadi macam tu lah kan. Yang keduanya, untuk kita perkasakan graduan kan. Graduate kita ni antara graduate yang ramai lah IKL Lumut berbanding dengan pusat lain. Kalau saya tengok yang lain tu banyak lah yang lebih kurang hampir setara kan. Tapi yang enormous big scale ialah sentiasa IKL Lumut dari segi pengambilan, dari segi penghasilan graduan dan sebagainya kan. Jadi graduan ni bila kita hasilkan, mestilah orang kata bila dia keluar tu majikan nak ambil kan. Walaupun orang kata IKM, KKTM atau Umara ni dia ada nama dia lah, orang kata ada goodwill dia panggil kan. Dari segi branding tu ada goodwill, tapi kita kena make sure lah goodwill tu betul-betul ada kan. Pastikan orang kata graduan ni, satu dari segi pengetahuan dia untuk melaksanakan kerja kan, dia mesti master kan. It's okay kalau macam kita nak bagi markah tinggi kat dia sebagainya, tapi make sure dia capai tahap yang dia boleh capai, ataupun tahap yang markah kita nak bagi. Jadi kena train lah sampai dia boleh buat. Jangan orang kata nanti CGPA je tinggi, CGPA tinggi tapi bila suruh buat kerja tak erti, ataupun tak capai tahap. Biarlah orang kata pada tahap yang dapat 3.4, mesti level 3.4 lah. Yang ni 3.4, bukan tak boleh lulus kan. Tetapi student tu bila suruh buat kerja level 2.3 kan, 2.3 CGPA dia kan. So ini pun sama. Maksudnya kita kena bagi penerapan yang setara dengan dia punya kemampuan dia kan. Kalau kita nak student kita semua 3.5 above, make sure dia berada pada tahap 3.5 above
Kan, bukan sekadar untuk menaikkan rating CGPA program saja, kan, tetapi graduan itu mestilah mampu lah, kan, berada pada tahap yang kita nak bagi. Dan selain daripada akademik, kan, pembangunan benda-benda lain pun kena ada lah, kan. Sepanjang 2021 ni dia agak sunyi kampus kita ni lah, kan. Student hanya pergi ke surau, student hanya pergi main bola, student hanya pergi kafe beli makan, kan. So sekarang ni untuk 2022 ni memang kita dah kena buat program secara mood fizikal lah. Jadi tu saya kata tu, tak ada lagi lah pemikiran kita di bulan 12, kan. Dah masuk 2022 ni, memang kita kena menghadapi endemik ni secara kuat lah, kan. Dan program pelajar ni tak boleh lagi dibuat secara silo, kan. Orang lain dah pergi merata dah ni, orang lain dah activate, dah touch, dah push button lah, kan. Kita masih rasa ni boleh buat kan, tak boleh buat ni macam mana ni, COVID penjarakan boleh buat lah, kan. Orang ni dah bergerak ke depan lah, kan. So sama lagi, maksudnya kita tak perlu lagi duduk dalam kepompong yang lepas. Yang lepas memanglah MTN tak bagi, tapi sekarang ni kita dah ada rule set yang baru, yang semua program MTN bagi, kan. Cuma kena ikut lah SOP dan sebagainya tu, kan. So dia tak, kalau dulu betul tak boleh buat penghimpunan dan sebagainya, kan. Sekarang ni kita dah boleh buat program MSR lah, kan. 3-4 orang dalam dewan boleh buat lah, kan. Jadi maksudnya kena set in mind 2022 ni kita dah mode fizikal. Jangan lagi duk rasa yang ni tak boleh buat, yang tak boleh buat, yang ni lagi macam mana nak buat ni, kan. Semua dah boleh buat. Kenuri pun orang api semua, kan. Dulu tak ada kenuri, kan. Sekarang ni dah boleh beli kenuri, kan. Jadi maksudnya semua benda dah boleh buat. Dan kita sama juga dalam IKM ni perlu dirancangkan balik, kan. Dirancangkan balik program pelajar, kan. Program yang melibatkan usahawanan ke apa ke dalam kampus dah boleh diaktivate, kan. Saya harap bermula bulan 2 ni dia dah tak sunyi lah. Jadi program pelajar tu dah start running, kan. Seterusnya highlight untuk tahun 2022 program keusahawanan digital yang melibatkan pelajar, kan. Kita perlu cari dan juga perlu cungkil, perlu dapatkan, kan. Dan juga perlu tahu, kan, di kalangan student-student kita ni siapa yang memang dah involved dalam digital business, kan. Maksudnya student lah, kan. Kalau dulu student ni dia bergerak macam tu lah. Kalau katakan siapa usahawan yang kosmetik tu, yang daripada zaman student, dalam zaman dia sekolah asrama dia buat bisnes, Safi Ilyas, kan. Maksudnya dulu buat, kan. Saudara Safi Ilyas dia buat antara sorok-sorok, kan, sebab nanti warden marah, kan. Sekarang ni tak, right. Untuk tahun 2002 ni saya nak kita kena pasti setiap program student-student yang involved dalam digital business, dan kita nak tarik dia orang ni, kita nak ketengahkan dan kita nak bantu, kan. Kita planning untuk wujudkan kelab usahawan, dan sebahagian daripada fungsi kelab usahawan ni untuk merancangkan digital business di kalangan student. Maksudnya student tidak perlu lagi secara sorok-sorok, kan. Nak buat bisnes digital ni, dia boleh declare, kan. Cik, saya memang duk buat Shopee, kan, dapatlah 7-8 ribu sebulan, jadilah, kan. Kan, tak mustahil lah, cuma kita kena cari, kan. Kalau dulu student sorok, kan. Sekarang kita nak ada sorok, kita nak kumpulkan orang ni, kita nak build up, kan. Maksudnya tim orang kata daripada jawatan teknologi usahawan ni, kita akan rangka program, kita akan cuba bantu dia untuk supaya digital business dia lebih maju, kan. Tapi dalam masa sama tak abaikan dia punya pendidikan dia lah, kan. So sebab sekarang ni it's common lah, kan, digital business, kan. Kalau tidak tak berlungguk lah kotak-kotak pasar dekat koperasi, kan. Semuanya digital. Apa benda yang tak beli? Tayar beli pakai digital business, pakai online kan. Lepas tu bawa pergi kat DJ pesan tayar, kan. Tayar pergi beli dekat Shopee, kan. Bukan sebenarnya Shopee, tapi apa-apa je lah, kan. Macam-macam lah. Cuba, maksudnya student ni kita galak, yang tak berniaga kita galakkan untuk berniaga,
kan. So yang ni maksudnya kita minta bantuan program juga untuk kena pasti student-student dia lah kan, yang involve dalam berita bisnes, highlight dan kita akan pick up dia kan. Kita akan pick up, kita cuba bantu lah kan. Dan mungkin kalau macam kita ada extra budget, mungkin kita boleh bagi insentif-insentif lah kan, macam katakan voucher penghantaran percuma, free delivery dan sebagainya, untuk kita bagi kepada student-student yang involve dalam berita bisnes lah. Mungkin sebagai penguat semangat kan, untuk dia lebih maju lah. So maksudnya dia boleh offer free delivery tapi 10% cashback tak ada kot kan. Tapi maksudnya kalau dekat untuk bagi free delivery tu, mungkin kita boleh usahakan dari segi dia punya insentif-insentif ataupun subsidi lah kan, kepada pelajar-pelajar kita dalam ni kan. Takut esok ni boleh buka pusat pengumpulan JNT Mai Kutip kan, barang-barang yang student nak pergi shipment kan. Yang tu mungkin lagi bagus kan, sebab mungkin orang boleh sampai tahap yang student ni banyak sangat engage dengan delivery ni, kita mungkin boleh deal dengan JNT Manjung ni untuk set up punya pick up time dan sebagainya, untuk student tak perlu keluar. Jadi untuk dia hantar barang ni, dia boleh pick up dekat sini kan. Dah tak ada mengaji pula kan, kita jadi mengaji tak apalah kan, maksudnya dua-dua lah kan, dua-dua. Kita tak boleh nak satu je, kita kena ada 2 ataupun 3 option. Dan juga pengukuhan kepemimpinan leadership di kalangan pelajar bila tidak ada aktiviti, tidak ada program, so kuranglah perlibatan student kan. Kalau kita tengok dari segi student ni nak menguruskan majlis pun tak apa nak reti kan. Ada a few program lah, kita tengok hari tu MVP kan, MVP lah biasanya kan. Maksudnya dari segi cara dia orang menguruskan majlis pun dia orang masih lagi kurang faham kan. Jadi maksudnya untuk tahun 2022 ke atas ni kan, biar student yang manage semua kan. Saya pun cadang untuk kita buka, saya beritahu tu, kita buka open kepada student untuk apa kelab yang dia nak create. Cuma at least kena 20 ataupun 30 orang kan. Dan dia akan pitching dan kita akan bagi dana untuk dia punya program kan. Kita tak nak macam saya kata tu, kita buat kelab-kelab yang orang kata apa, yang core tu dia jalan lah, core kan. Yang tu memang dalam ni kan, dalam orang kata apa, urusan dia punya kan. Cuma yang ini maksudnya kelab-kelab yang dia minat. Macam kita lah minat masuk kelab kan, kelab Grand Livinian Manjung contoh macam tu lah kan. Kelab orang kata apa, Velfire dalam kelab kereta, kelab mengumpul handphone, macam-macam lah kan. So student pun dia ada interest. So kita jangan buat kelab yang kita suka, kita open to student buat kelab yang dia nak kan. Contohlah dia minat apa, dia minat orang kata RC, main kapal terbang kontrol, main dah kan kat Padang ni, kapal terbang kontrol kursi Manjung kan. So kita open kepada dia orang ni, dia orang pitching untuk dapatkan dana. Paper pun sama, minta dia orang buat, dia orang present kan. Kalau tidak, dia kata apa, dia punya nurture of leadership tu dia akan tak berjalan dengan baik kan. Sebab dia orang ni sebenarnya semua orang dia ada bakat kan. Cuma kita kena bagi ruang dan juga peluang untuk dia pergi lebih jauh. Seterusnya untuk pendidikan dan inovasi kan. Sebab tu saya kata item-item yang saya garapkan ni semuanya kita semua tahu kan. Cuma saya highlight lah untuk recap untuk tahun 2022 kan. Yang pertama, galakan staf untuk menghasilkan penerbitan dan juga penulisan kan. Kita ni untung sebab kita ni pensyarah dekat satu institusi pendidikan. So apa saya kata untung, sebab tulisan kita laku. Kalau katakan bukan pensyarah kan, orang tak percaya, dia ni tulis, dia ni bidang apa kan. Tapi contohlah orang kata apa, penulisan tu lah. Contoh kita ambil yang hantar kat paper ni sebenarnya dia sangat welcome lah. Kalau macam paper majalah ni, kalau ada orang yang sanggup hantar artikel ataupun bahan, dia orang pening juga nak cari bahan setiap hari. Bayangkan nak buat setiap hari paper 50 muka surat, kalau tak ada orang hantar artikel, jenuh juga kan. So kita galakkan untuk tuan-tuan dan puan tulis dan juga
hantar artikel dekat paper, buat jurnal dan sebagainya kan. Mungkin yang ni pun kita mungkin boleh bagi insentif. Mesti benar kan, kita bagi insentif penulisan. Janganlah kata satu penulis 1/3/400 kan, kita tak mampu kan? Tapi insentif untuk galakkan menulis kan, artikel dalam website dan sebagainya kan. Dalam blog tak boleh lah, blog ni kita klik dari tulis, kadang-kadang copy paste je. Ini yang kita hantar kat paper, majalah dan sebagainya kan. Sebab apa, bila kita pencarah ni kan, biasanya majalah dan juga paper ni terima kan. Contohnya katakan Encik Asrul lah kan, hantar kan, berkaitan orang kata apa, yalah mungkin sistem perpaipan ni yang mengakibatkan banjir contoh kan. So dia tulis tu, dah hantar berita harian ke, sinar harian kan. Dan penulis merupakan ketua program STP yang hebat kan. Dan orang pun takkan pertikai sebab dia ketua program. Artikel tu dia ketua program STP, takkan dia tipu. Bukan dia tipu kan. Tapi maksudnya orang yang bukan bidang dia nak tulis, mungkin orang tak percaya. Tapi kita sebagai pensyarah, tuan-tuan lah, saya bukan, bila tulis tu, bidang tu memang bidang kita, sikit tak banyak orang percaya kan. Contoh orang kata apa, macam bidang-bidang yang lain yang macam banyak yang jarang orang sentuh lah kan. Contoh bidang perabot, bidang upholstery dan bidang-bidang lain yang jarang orang tulis tentang artikel. Bukanlah saya kata ketua program saja yang boleh tulis, pensyarah pun boleh tulis kan. Dia cuma tulis pensyarah perabot kan, AKM semua. Pensyarah pondri kan, AKM semua kan. Artikel ni tak banyak tuan-tuan, dalam 250 patah perkataan je kan. So cubalah gerak hantar kan. InsyaAllah bila dah publish tu, habis sinar harian AKM Lumut dia punya rencana kan, putusan pun AKM Lumut. Maksudnya apa? Dirasai lah. Dan itu juga sebahagian sumbangan staff kan, dalam memantabatkan ilmu kepada komuniti kan? Jadi kita galakkan, insyaAllah lah, saya nanti di pengurusan pun kita boleh tengok insentif yang kita boleh bagi dalam bentuk bersagu hati lah, atas penulisan-penulisan yang dipublish kan. Dan juga penerbitan jurnal lah kan, jurnal dan sebagainya kan. Maksudnya tidak mustahil tau, satu hari nanti tidak mustahil lah. IKM KKTM ni bukan sekadar program diploma kan, degree pun boleh buat kan. Takkan lagi 10-20 tahun IKM nak keluarkan diploma juga kan. Mungkin pada tahap tu IKM ni mungkin dah ada degree ataupun master. UKM tak tahu nak buat apa kan, kalau sekian kita pun dah keluar degree kan. Tapi contoh kan. So budaya menulis kan, budaya betul sharing knowledge yang kita ada ni perlulah kan. Perlu orang kata apa kita share dengan community dan juga dengan public kan. Bukanlah program pengajian am pun sama. Saya percaya tuan-tuan dalam bidang pengajian am ni ada niche knowledge, pengkhususan bidang yang tuan-tuan mahir kan. Dan orang kata tuan-tuan dan perempuan lah, ramai perempuan sebenarnya daripada tuan-tuan kan? Jadi kita galakkan untuk menulis penerbitan ataupun penulisan ilmiah. Dan seterusnya tidak terlupakan lah, sebagaimana biasa kan. Tahun ini pun kita haraplah ada penyertaan untuk kepertandingan peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan. Dalam slide next ni kita dah gariskan Cik Saidi yang tu dah list out a few sasaran-sasaran yang kita akan masuk pada tahun 2022. Dan saya cuma ada satu request lah untuk jawatankuasa inovasi. Mungkin boleh collaborate dengan jawatankuasa yang mana-mana ke, ataupun dengan program untuk kita hidupkan balik kita punya galeri. Galeri kat depan tu lambang kecemerlangan, tapi bila kita masuk nampak macam tak apa nak cemerlang, sebab dia tahun 2016 10 tahun lepas. Yang tu mungkin dia jadi macam museum lah dia bukan lagi galeri kecemerlangan, kita mungkin boleh panggil museum kan. So saya nak tim inovasi untuk kita garap dan juga olah semula bilik galeri tu lah, untuk kita paparkan yang terkini lah. Terkini ni means
orang panggil apa, mungkin 3 tahun kebelakangan ni. Kan? Dan juga penghasilan daripada program lah. Saya tengok ada banyak penghasilan. Mungkin sebahagian masih boleh dipakai relevan, atau mungkin sebahagian dah tak relevan. Mungkin kita perlu tukar yang baru, kan? Dan juga bilik tu juga, bila kita dah buat elok, besok kena kerap minta cleaner cuci dan sebagainya. Kata ada berdebu, rabuk dan sebagainya, kan? Sebab itu sebenarnya lambang kejayaan kita lah, kan? Sebahagian mungkin orang kata yang terkini, dan sebahagian tu mungkin arkib, kan? Dalam tu mungkin lah kita pilih sebahagian yang terkini, sebagai yang arkib tu mungkin kemenangan-kemenangan yang sangat besar, kan? Yang mungkin kita masih perlu galeri kan, untuk kenangan yang orang tu yang jenis-jenis baru lah, kan? So maksudnya sebab yang lain-lain tu saya tengok macam dah item tu dah lama lah, kan? Bila orang masuk pusing, ni kemenangan 2016, kemenangan 2017, orang mungkin kata dia post 2000 lama tak masuk, kan? Sebab tak ada pun yang 2020, 2021 tak ada, kan? Jadi dia kata dia post 2000 pun lama tak masuk, kan? Jadi kalau kita nak tunjuk kat orang pun kita kan, sekian kita akan tunjuk kat orang, tapi kata ini museum kami. Museum ni kami buat start pada 2016. Contoh, dia tak bagi lagi jadi kejayaan, kan? Jadi maksudnya saya percayalah kita ni banyak sangat item untuk kita publish dalam tu, kan? Cuma mungkin saya pun faham lah, kan? 2 tahun ni on and off BDR je, kan? BDR kan? Kita pun sampai bersawang lah, kan? So insyaAllah lah, this year ni kita dah start kerja full time ni, kita dah boleh buat sikit-sikit. Mungkin boleh set up new committee, task force ke, kan? So maksudnya mungkin boleh tengok lah. Sebab benda tu kat depan, kan? Depan ni kita pun akan start berilmu pelawat lah sekarang ni, kan? Pelawat dah mula datang. So saya dipahamkan oleh Cik Yusuf semalam pun ada pihak daripada Institut Latihan lain pun nak datang bulan depan, nak lawat sebab nak tengok sampel. Dia dapat sampling Asyik Anwar ni untuk program baru dia, kan? So maksudnya at least bila pelawat datang ni kita boleh pamerkan lah kejayaan-kejayaan. Sebab tu orang kata orang luar jadikan Asyik Anwar sebagai benchmark. Cuma kita je mungkin kita rasa rendah diri, rasa lemah, kan? Rasa macam nak kat tangan tak larat, kan? Tapi orang luar ni nampak ya, kita nak pergi mana? Asyik Anwar nampak hebat, nampak cemerlang, kan? So kita kena tunjukkan lah, korek balik kecemerlangan dan kehebatan tu, pamerkan untuk orang boleh tengok. Seterusnya kecemerlangan staff, kan? Ini penting juga lah. Maksudnya pusat cemerlang datang daripada staff yang cemerlang, kan? Staff cemerlang ni maksudnya yang ada akhlak peribadi yang cemerlang lah. Akhlak peribadi yang cemerlang ni yang paling utama, maksudnya kita menjaga akhlak yang baik lah, kan? Sebagai seorang Muslim, kan? Maksud saya ni kita jujur dalam bekerja lah, jujur dalam bekerja, tidak mengadu domba. Tak mengadu domba, tak mengadu domba, kan? Kita jarang pakai dalam kita punya memo, dilarang mengadu domba, itu kan? Kita tengok dalam kitab dengan ustaz lah, kata, kan? Tapi dalam lisan ni kita tak beritahu hang ni suka mengadu domba, kan? Kita jarang pakai lah, kan? Sama lah, kena buang lah perkara tu, kan? Budaya memfitnah, kan? Memfitnah sebab syok tengok daripada kelahi, kan? Maksudnya seronok bila tengok boleh laga-lagakan orang, kan? Ada juga sikap tu macam kita hang tahu ada kata hang gemuk. Suruh kan bilang semalam masa dekat toilet sembang-sembang dia kata dia tu gemuk, kan? Padahal kawan tak kata apa, saja seronok nak bagi. Tak, saya tak dah masukkan apa, kan? Saya bagi contoh, kan? Benda yang paling seronok dan paling senang ialah mengadu domba, dan juga kita nak, kan? Tak perlu modal apa, modal dia kan? Kan? Modal dia supaya dia ni berkelahi, kan? Ataupun dia dengki dengan kawan ni, kan? Dengki kawan tu, so buat cerita, kan? Buat cerita, bisa bangga orang. Dia tak buat pun, tapi supaya bagi satu orang tu image yang negatif, kan? So orang kata saya harap tidak ada lah, kan?
Kalau ada pun kita buang. Sifat hasad, sifat orang kata apa, dengki. Ada siapa-siapa dalam ni yang ada rasa nak hantar kawan satu program ke apa? Nak hantar hari ni ke? Ada? So buanglah perkara-perkara itu. So jangan ada lah. Okay. Sebab kita nak hidup dalam komuniti yang seronok bekerja. Kita nak hidup dalam komuniti yang kita seronok bila kita datang bekerja. Kena seronok datang bekerja. Kalau katakan kita bangun pagi ni, saya pernah cakap tu, kalau kita bangun pagi kita rasa malas nak pergi kerja, something wrong tu. Sama kita dah tak semangat nak bekerja, ataupun kita ada masalah di tempat kerja. Kalau ada masalah tempat kerja, kena selesaikan. Bolehlah bincang dengan ketua program, ketua jabatan, dengan pengurusan, dengan saya, Cik Sadi pun boleh. Jangan biar benda tu berpanjangan lah. Ada persengketaan di kalangan staf, ada tak suka kawan ni suka macam-macam lah, kan? Selesaikan. Jangan biar benda tu macam bom jangka. Yang tunggu masa nak meletup. Bila meletup, dia boleh buat parang, dia boleh buat pisau, kan? Jadi kes sembelih kawan. Macam itu kes sembelih kawan kan, kat OP kan? Dia sembelih dalam bilik file kan? Siapa baca cerita tu? Kan? Sembelih kawan dalam bilik file dengan pisau. Takut saya nak pergi pantry kat ni tu, ada pisau. Kalau ada biar ayat korek tu, ada orang sembelih kat belakang. So kena jaga dari segi emosi tu, kan? Jangan pendam, cuba selesaikan. Saya takut bila dia meledak tu esok dia tak boleh nak kontrol, kan? Ada isu, ada persisian faham, tak puas hati kawan ni, tak puas hati kawan tu, cuba selesailah, kan? Kita kaunselor pun dah ada 2 orang sekarang ni, boleh jumpa kaunselor. Dan kita boleh juga buat banyak program pelaksanaan orang kata promosi ilmu lah, kan? Through online, tak semestinya perjumpaan fizikal macam ni lah, kan? Mungkin sebahagian online, sebahagian, tapi banyak-banyak program yang kita boleh buat lah, kan? Kita boleh buat program executive talk dan sebagainya, kan? So ada banyak perkara yang kita boleh buat, kan? Ilmu ni kita kena cari, kan? Dia takkan datang jumpa kita lah, kan? Memang kita kena cari. Sebab apa saya kata ilmu takkan datang jumpa kita? Walaupun dalam WhatsApp orang post macam-macam, kadang tak baca pun, betul tak? Ilmu sampai dekat kita, tapi kita tak peduli. Oh yang ni panjang ni, malas baca, kan? Dia baca, yang ni tak baca, kursi-kursi dia baca, orang pun dia tak baca. Sebab tu kadang ilmu sampai, tapi kita yang tolak. Sebab tu saya kata ilmu kena cari, kan? Dia dah sampai depan mata pun, kalau kita tolak memang kita takkan dapat. Dan juga kita galakkan, kan, staff untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab dalam MARA ni dia peluang banyak, kan? Ada orang yang naik daripada sijil, diploma, degree, master sampai PhD lah, kan? Untuk makluman, kan, tuan-tuan dan perempuan, dalam kita punya top management urusan kanan MARA di ibu pejabat, lebih daripada separuh semua start dengan diploma. Yang hari ni termasuklah KP ke semua. Kan dulu-dulu TKP semua start dengan diploma. Pak Yim dulu semua sama, kan? Saya ingat yang betul-betul start dengan degree ni Datuk Rashid Said, kan, yang memang masuk 41, kan? Yang lain ni semua daripada peringkat bawah, kan? Saya sendiri pun sebenarnya ada staff-staff yang memang dulu 9, tapi sekarang dah 41, kan? Jadi maksudnya bab MARA ni dia untung dia ada 2. Satu pengambilan dalaman, satu pengambilan luar. So dia mesti ada ruang dan juga peluang untuk yang nak sambung belajar tu, dia boleh dapat tempat untuk ke grade yang lebih tinggi. Jadi sayanglah kalau macam kita tak sambung lah, kan? Maksudnya entry level kalau macam kita ni, untuk masuk paling kurang pun degree lah, untuk masuk ke grade 41 dan ke atas, kan? Cuma kita kata malas, saya dah kena pindah. Tu lah yang tu pun orang kata patut pun dah tengok. Dah duduk sini 20 tahun dah, saya lagi sambung ni dapat
malas tapi saya dapat je tolong lah apa kan? Tak apalah, cuma kata yang berminat. Yang berminat tu saya maklum kata peluang tu adalah mesti yang muda-muda lah kan. Yang tua-tua boleh, kita tengok dalam paper tu 85 pun dapat PhD tu boleh juga kan. Dan juga gunakanlah program LSI kan. Yang ni alhamdulillah kita dah ada terima beberapa lah kan, permohonan. InsyaAllah kita akan angkat. Dan saya rasa ini merupakan satu tapak yang baik lah kan, khususnya untuk pensyarah kan. Untung sebab skim saya tak ada kan. Macam saya skim E memang tak ada. Untuk dah timbul pengalaman, pengetahuan dekat syarikat. Kecuali dulu lah. Dulu masa time Pak Yim tu dia ada buat cross fertilization. Kita pun dengar kan. So banyak lah, ramai kawan-kawan yang duduk kat tabung haji, yang duduk kat Malaysia Airlines, yang duduk kat Post Malaysia Berhad, untuk yang grade E kan. Tapi sekali tu lah dia buat kan. Ada seorang tu duduk kat Khazanah, berhenti kerja dengan orang tu kan, Khazanah hukum. Seronok kopi dekat KLCC tu, ada parking, masuk hari pertama, handphone, iPad, apa semua dia bagi je, berhenti kerja. Tapi dia seorang lah berhenti kerja, daripada yang ramai yang lain tu ada lagi kerja yang mana kan. So maksudnya gunakanlah kan ruang yang ada. Sebab peluang ni dibagi bukan mudah lah, untuk kita timbul pengalaman dengan industri kan. Okey, yang kelimanya berkaitan dengan pemantapan urus takbir. Urusan perolehan, tuan-tuan perasan ada banyak benda-benda yang baru. Dalam masa kita menguruskan pun kita ada silap kan. Jadi maksudnya semua orang kena alert lah kan. Bukan admin sahaja kan. Boleh tegur admin, kata ini tak betul ni kan. Abang kat AD, yang ni surat tawaran ni ST bukan macam ni. Ini kita dah ubah kan. Macam mana admin buat kerja? Contoh macam tu kan. Tak apalah, teguran tu membantu supaya kita buat keputusan yang tepat dan kita tidak salah dari segi perundangan kan. Kena tahulah kan. Dan macam saya kata lah, untuk memantapkan tu kena ikut jadual kan. Contoh macam saya kerap kata lah, kalau katakan jadual perlu bersidang tu, buka sebuah harga tu hari tu lah, jangan backdated lagi lah. Ini bukan zaman BDR kan. Maksudnya pukul 12 tengah hari, pukul 2 petang buka kan. Maksudnya. Dan juga ketelusan lah. Ketelusan kan. Kadang-kadang ni kita janganlah sampai orang kata orang dapat trace lah. Kadang-kadang perolehan bawah 20,000 kan. Bawah 20,000 ni sebuah harga yang masuk ubah font dengan ubah nama company je kan. Jadi bukanlah kata berlaku, tapi kadang-kadang orang boleh tahu ni mungkin satu company yang hantar ni kan. Sama juga pelawaan tu keluarga dan sebagainya. Kita buat, orang kata pun kena buat secara telus dan juga betul lah kan. Sebab bila melibatkan urusan salah laku atau salah guna, orang panggil apa, salah guna kuasa lah kan. Maksudnya dia panggil kawan-kawan dia punya ni kan, yang tu susah untuk kita nak backup kan. Macam pengurusan pun tak boleh nak backup lah. Benda-benda yang melibatkan kesalahan tertib ni kita tak boleh nak backup. Yang tu memang kita kena tanggung lah kan. Selain daripada penghapusan pun kena tanggung lah kan. Saya sendiri pun kena tanggung kan. So untuk urusan perolehan ni kena ni lah, kena buat betul-betul. Seterusnya pengurusan aset kan. Aset kita ni antara yang banyak, bukanlah yang terlalu banyak, tapi antara yang banyak dalam pusat-pusat barang kan. Saya cadang lah, tahun 2022 ni buat housekeeping semua housekeeping yang melibatkan pelupusan aset. Maksudnya dalam bengkel-bengkel tu, mesin yang mana rosak ataupun dah tak ada tempat nak letak lah, rosak lama kan, perlu buat pelupusan. Maksudnya tak ada lagi dah, orang panggil apa, mesin-mesin yang rosak, yang tak dipakai, yang masih lagi dalam simpanan. Sebab kita nak kurangkan jumlah aset kita lah kan. Bila makin kurang. Kalau kita tak buat, kadang-kadang kita bukanlah malu kan, tapi orang kata orang lain bila mesyuarat pelupusan aset ni,
hantar aset 2004, 2006. Kita hantar 1986. Lama ni pun tak buat proposal tau. Kan? 1986, yang 40 tahun pun ada, 22 tahun. Orang lain semua dengan aset yang 20 tu baru lah kan. 2001. Kita ni main tahun 80-an tu. Baru nak hantar proposal. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak tengok lah benda tu kan. Sepatutnya kita sekarang ni yang mana lama-lama rosak tu, kita ni lah. Sebab kalau tengok pun dah tahu dah, ini dah lama dah rosak ni, cuma tak buat proposal. Kita bila kita buat proposal dapat mengurangkan kerja semua orang untuk tahun-tahun yang berikutnya. Ni kita nak naik taraf program ni akan sampai berapa banyak lagi ni item ni kan. A few program kita naik taraf kan. Smart manufacturing, lepas tu orang kata apa, program banyak lah kan. Yang naik taraf tak tahu banyak je mesin ni. STV saja dekat juta lah mesin. Kita tak silap saya lah, mungkin tak betul kan, dekat juta kan. So mana kita nak letak ni? Sebab tu kita kena rumpuskan yang lama-lama. Seterusnya untuk meningkatkan jaringan hubungan dengan agensi kerajaan dan juga industri kan. Macam saya kata, post pandemik sebelum ni kita agak silo lah kan? Tapi untuk 2022 ni kita dah start kena calling-calling lah. Majlis, calling-calling agensi, calling-calling pusat latihan yang lain, calling-calling dengan jawatan kampung yang berkaitan kan? Create program, create kita punya presence dalam komuniti. Maksudnya IKM Lumuk ni disedari kan. Walaupun orang tahu dah dekat jalan ni memang jalan Datuk Kamarudin ni daripada 70-an dah IKM lah kan. Kalau orang tak tahu tu boleh balik batu kan. Tapi kita dah sembunyi 2 tahun lah kan. That's why saya kata kena calling-calling sekarang ni kan? Calling-calling agensi, calling-calling siapa yang kita boleh bekerjasama dalam pelbagai program staff, program pelajar dan program apa saja program lah, program komuniti, CSR dan sebagainya kan. Sebab tu saya kata kita kena buang pandangan yang kata kita masih lagi duduk dalam kepompong yang silo lah. Sekarang kita dah boleh pergi keluar kan. Jadi maksudnya kena start buat engagement kan. Program-program dah start buat engagement. Pentadbiran pun kena start buat unit dan kena buat engagement dengan pihak-pihak yang penting lah kan. Sama juga untuk program student dan sebagainya kan. So kita tak ada lagi yang orang panggil apa, close campus. Dia open campus, cuma student tak boleh keluar suka hati. Itu je lah kan. Kita cara nak pergi keluar dah hari ni, tapi dia malam ada satu kes terus cancel kan. So student pun dah sonok, hari ni boleh keluar kan, pergi makan McD. Oh tengok semalam satu kes kan. Sebab dia orang ni boleh keluar based on performance. Maksudnya kes tak ada pun tak dapat jaga perkembangan. So based on performance lah kan. Kalau ada orang tak boleh lah kan. Tapi dia orang ni kita akan bagi jugalah dalam seminggu 2 ni. Cuma nak bagi rata sikit kan. Bukanlah kata nanti ada yang tanya student tak boleh keluar langsung lah, boleh. Cuma hari tu kita nak screen out dulu kan semua. Sebab keluar kat Manjung sebenarnya lebih selamat daripada balik rumah. Balik rumah dia akan main daripada 800 ke 900 sos berkumpul kat sini. Dekat luar ni kes dekat Manjung orang dah 15 ke 16 kes je sehari. So sos dia cuma ada Manjung. Kalau katakan kita bagi balik kan, sos dia akan datang daripada macam-macam dia datang dari Jakarta kalau kan, pergi cuti luar negara kan, ikut Batam dan sebagainya kan. Macam-macam sos ada. Dia datang balik ke sini. Tapi student akan balik kampung juga lah, kita akan bagi kan. Cuma dalam masa dekat ni kita nak fokus, nak tengok dia punya trend. Terus sebenarnya keluar di luar lebih selamat daripada balik kampung lah. Tapi kita kena bagilah, kan tak bagi kan balik kampung kan, kita akan bagi juga. Seterusnya ekosistem dan infrastruktur. Ini yang penting lah kan. Kita cerita ni bab AI 4.0, cerita kan AI 4.0 dan sebagainya pun digitalan, dahsyat kan. Tapi internet kita pun masih lagi tak stabil kan. Saya rasa kebanyakan orang pakai internet sendiri, betul tak? Kan? Spesifik lah ni orang yang apa, provider bagi data banyak kan. Kalau katakan bagi data sikit tak cukup lah.
kan. Jadi orang kata apa, ada tapi kita nyampai. Saya faham lah cakap bajet, tapi maksudnya kita ke arah itu kan. Bila kita sebut ekosistem dan juga infrastruktur ni, yang penting hari ni ialah internet lah, kan. Di kedai makan internet tak ada pun komen dalam Google Map, kedai bagus makan sedap tapi wifi tak kuat. Pakailah ibu sendiri punya, kan. Sebab apa? Hari ni benda tu satu keperluan keutamaan, kan. Bila tak ada wifi, kita kira orang cokia, kan. Masuk pusat pendidikan HR 4.0, Digital Revolution, Industrial Revolution, wifi tak ada, internet tak ada, kan. So maksudnya komputer tu betul lah. Komputer pun saya pakai komputer hal berat 5 kilo, kan. Boleh saya bawa, kan. Capaian tu at least kena perbaiki. Kita kena berusaha lah. Ni bukan saya tuju pada siapa, tak. Kita lah kena berusaha. Pentadbiran kena berusaha supaya, pengurusan pun kena berusaha supaya benda ni kita dapat ni lah, dapat at least enhance. Macam staff ni, saya boleh kata at least kita ada kemampuan untuk dapatkan data. Saya kesian student saya paling kesian lah, kan. At least tu saya kata kita kena tengok lah. A few places dekat at least student ni ada capaian, dekat surau ke, dekat dewan cafeteria ke, yang student ada capaian untuk internet, kan. Kalau tidak memang susah lah. Kita punya IR 4.0 tu kan silap jadi popular, kan. Jadi maksudnya dalam dunia hari ni memang perlukan orang di internet. So kita tak boleh lari. So bila kita sebut infrastruktur, bila sebut ekosistem, yang pertama capaian internet. Kita kena berusaha lah. Untuk student dulu at least, kan. Untuk staff ni kita boleh lah, kan, ada lagi data kan. Student ni kesian lah. Ada plastik ni. Dan kita kena pastikan infra dalam keadaan kondusif. Macam saya kata lah, memang kita ada buat program CSR, kan. Tapi saya cuba juga masuk a few toilet, semua tak ada kunci kat program pentadbiran. 2 kali buka fantasi, kan. Kita ada CSR program yang kita repair, tapi benda tu kena maintain sepanjang tahun. Saya ingat toilet kat bawah tu ada kunci, toilet admin je lah. Di toilet lain, semua orang kata kalau nak berak kena letak jahit kat atas. Dan tidak orang sedar masuk, kita tengah berjaga. Kunci tak ada. Kunci tak ada. Lepas tu elok-elok nak flash, tak ada orang masuk. Aduh. Ini pun cerminan kita juga, cerminan kita lah. Macam mana kita buruh dan sebagainya. Tu saya kata infra ni bila sebut infra tadi, wifi satu. Yang nombor 2 ni yang paling basic, toilet. Sebab toilet yang kita cari di mana-mana, betul tak? Tuan-tuan pergi travel highway, berhenti pergi mana? Toilet, kan? Lepas tu pergi makan kat kedai makan, nak pergi cari apa? Toilet. Semua orang cari wifi, cari toilet, kan? Kan? Kita pergi bercuti sama lah. Pergi orang kata apa? Pergi kamera ni, orang pergi. Lepas tu rasa sakit perut, nak cari mana? Toilet. Kita tak pergi cari bihunsu, pergi cari Maggi, tak. Yang utama yang cari wifi ada, toilet bersih. Yang kedua, itu sama juga kita di sini. Kita buat kempen, kan, kempen supaya kita punya infra ni dalam keadaan yang kondusif, kan, untuk student, untuk kita, kan. So yang ni tak tahu takkan nak buat task force kot. Kan, kena tengok lah. Kena tengok, mungkin apa ni, di peringkat penyelenggaraan kita kena tengok macam mana kita nak buat, kan. So hopefully lah sebelum habis orang kata kuarter pertama ni, mungkin sebahagian tandas-tandas tu telah pun okey lah, at least ada kunci, kan. Kadang-kadang saya tengok orang tunggu kat luar, oh tak masuk toilet, oh tunggu yang tu tak ada kunci, kan. Sebab tu tak masuk, kan, rugi, kan. Toilet banyak tapi boleh pakai satu, kan. Okey, dan seterusnya ini branding lah, kan. Ada orang pernah buat kan, gantung gitu dah. Hari ni bila kita sebut branding, ialah macam mana kita nak positionkan IKM ni, IKM dulu lah, kan, di mata masyarakat.
Saya tengok Alhamdulillah Ustaz Asrul dengan tim dia memang aktif lah untuk hari ni. Tak usah cerita bab surah abang, tak usah cerita bab billboard, tak usah cerita bab iklan TV, iklan radio. Orang semua tengok hari ni je, kan? Sambil saya bercakap ni pun ada yang buka TikTok, kan? Jangan lupa silent, kan? Itu yang kata apa. Dan juga perseption masyarakat pun based on yang tu, kan? Masyarakat bila tengok dia tu hebat. Ataupun bila masyarakat tengok, Allah, Facebook pun last update 2017, kan? Nampak sangat pengurusan tak banyak, kan? So maksudnya kita boleh tengok lah pusat yang banyak aktiviti, pusat yang banyak. Sebab apa hari ni, macam orang kata time banjir hari tu lah. Dulu ahli politik ni dia buat kerja ikhlas lillahi ta'ala. Law ni kena post dalam FB, sebab nanti orang tak bekerja, kan? Terpaksa, kan? Bukan kita nak riak dah, tapi itulah kaedah kita mempositionkan salah satu perkara pada hari ni lah, kan? Sebab tu orang kata apa, nak tak nak memang kita kena guna lah, kan? Media baru yang mana kita kena tunjukkan macam kita feel good, positif, suasana yang positif dalam pusat. Kan? Jadi maksudnya bila student tengok, bila parent tengok, dia kata yes, betul, kan? Aku tak salah pilih hantar anak aku masuk IKM Lumut. Tengok program belajar banyak, program-program sosial banyak, program pimpinan ada, kan? So maksudnya apa? Masyarakat dia lebih menerima dengan baik, kan? Sebab branding, positioning kita kena buat. Dia tak akan datang sendiri, kan? Sebab tu saya kata dalam teori Pavlov, kan, iklan dibuat setiap hari sebab dia nak buat positioning dan juga branding. Saya pernah cakap orang itu, kan, Milo ni kalau tak iklan pun tak apa, tapi dia iklan ke, beli billboard bayar juta setahun. Padahal kalau dia tak iklan pun orang beli juga, kan? Tapi kenapa dia? Sebab dia nak positionkan. Dia nak position kata Milo kita jadi kuat. Padahal tak minum pun kuat je, kan? Tapi dia nak position, kalau nak kuat kena minum. Kan? Itu orang kata teori Pavlov, kelaziman klasik, kan? Yang dia bagi anjing dia makan bila dia punya loceng, kan? So maksudnya dia repetitif, dia keluar, kan? Tunjuk lama-lama orang kan terbeli lah, kan? Jadi orang kata kadang-kadang benda tu kita tak, yang saya beritahu tu, kita tak terbeli pun. Tapi bila lalu tu tengok orang kata apa, iklan KFC gambar bergetul ayam, kan? Balik saja beli KFC. Padahal bukan tak pernah beli pun, pernah, tapi benda tu repetitif dan dia memberi positioning kepada kita punya minda. Sebab tu saya kata memang sekarang ni kita kena buatlah positioning tu. Dia keluar last sekali tadi semua tadi, kan? Kerjasama kreatif Khidmat Kepakaran macam saya kata tadi lah, kan? Kita kena create banyak lah, kan? Kena create banyak. Saya akan bagi tahu sikit dalam business plan. Dan boleh tahan lagi kan? Hari Jumaat saya duduk ayam, kan? Semangat kena kuat kan? Jangan duduk ayam kan? Okey, sikit je lagi, tak banyak pun. Kalau untuk 2021 kita ada 11 strategi. Untuk 2022 dia bagi relax sikit, 8 je dia bagi. Seronok tu kan? 8 kan? Tapi sebenarnya 8 ni telah diperincikan dan juga di-embedkan dalam 11 yang hari tu. Tapi ada a few lah yang dia nampak tak apa nak relevan tu, dia dah potong, kan? Tapi nampak Cik Sandi kata yang ni boleh capai ni, kan? Cik Sandi dah yakin lah bila dia tengok yang 8 ni, kan? InsyaAllah lah, saya pun percaya bila dia tengok ni, InsyaAllah kita ada talent untuk kita buat semua perkara ni lah. Okey, yang ni semua orang kena tahu sebab inilah kerja kita tahun 2022. Dia start dengan student values, RISE. Yang tadi tu nombor berapa tu dia bawa ke depan. Macam seperti saya kata tadi, pemerkasaan graduan menjadi keutamaan.
kan? Yang pertama pengambilan pelajar 100%. Kita anggap lebih kurang 752 orang pelajar. Kalau jangan ramai ni mana, cuma daripada tak kira babi je kan. Ramai sungguh kalau baik kan, untuk orang lain kan. Tapi Alhamdulillah untuk apa ni, intake Jan Jun ni kita dapat dekat 80% je. Lebih kurang lah kan. 80% lah. Tu pun sebenarnya asrama tak cukup. Encik Nazri dah garuk kepala lah, dah buah kena kan dia ni kan. Alhamdulillah lah bagi saya. Tapi masih ramai lah kan. Dia ubah sikit, 5% mesti daripada lepasan Tibet. Maksudnya daripada 700 orang pelajar ni, 38 ni datang daripada lepasan Mara lah, ataupun Tibet KPLB. Lepasan Mara ni maksudnya daripada UniKL contoh lah. Kokok lah ada budak UniKL nak masuk, mana tahu dia dah degree betul nak masuk belajar diploma. Diploma bidang lain lah kan. Ataupun daripada Giat Mara, jadi 38 orang pelajar yang kita sasar. Lepas tu Tibet KPLB, kita ada College Rista, kita ada Kedah, kita ada dekat Penang tu dia ada College Perda tu, apa nama, Perda Tech kan. So datang daripada situ. Tapi tobat daripada mantap kita, Perda Tech mereka pun ada diploma juga kan. So dia pun ada program artikulasi juga, program ada kita ya. Cuma kita sasarkan daripada ex-student Mara ataupun agree. Sebab tu saya kata untuk 2022 untuk pengambilan data pelajar kita kena ada benda ni. Sebab kita nak kena report. Macam sekarang ni yang masuk baru ni SEM 1, berapa ramai yang daripada Tibet Mara kan. Sebab tu dari data sekarang ni kita kena dapatkan dan kena simpan kan? 15% pelajar graduan IPT ataupun ILK. Jadi ramai ni 113 orang student datang daripada ILP, datang daripada IKBN, datang daripada Akademi Belia Negara. Mana kita nak cari ni? Sebab tu saya kata kena ada data dan kena ada kolaborasi. Bolehlah pergi mengunjung, bukan mengunjung mati pergi mengunjungi kan ILP ke, tengok kat mana dia orang ada program, ada peluang yang dia boleh articulate masuk dalam IKL. Boleh pergi tengok atasnya dekat Perak, boleh pergi merata DP ke apa, boleh community ke, yang mana kita boleh channel masuk, kita boleh engage, kita boleh channel masuk kan. Jadi promosi dan juga pengambilan HCP dia kena tengok lah kan. Kita tak tahu, kadang-kadang mungkin daripada IKBN ni tak ada laluan lah kan. Rupa-rupanya dah sangkut kat situ ya, main masuk IKL lah kan. Sebab tu kita kena pergi jelajah, kita kena pergi daripada pejabat ke pejabat, institusi ke institusi untuk kita create laluan supaya dia orang, kalau saya kata kalau tak buat, tunggu ayam golek datang golek memang tak ada lah. Mereka ni orang lain sapu dulu kan. Sebab tu kita kena buat. Sebab tu kalau saya kata tahun 2002 ni kena keluar. Bukanlah keluar pagi pukul 7 hanya pukul 11 baru masuk kan. Maksudnya keluar, pergi buat marketing, pergi tengok, pergi buat mapping dengan pusat-pusat Tibet yang lain, supaya kita ada lah orang panggil fixed deposit kan. Ni FT ni kita tak tahu, katakan 20 orang daripada ILP dah tentu dah, ni kita punya FT memang dah ada. Itu yang saya kata strategi B40 75%. Yang ni insyaAllah bukanlah kata bila kita kata 5%, 15% ni bila ada cik saya nak masuk boleh. Tapi saya M40 tak boleh lah. Kami 70% memang kena B40 kan. Ambil je semua kan. Cuma yang ni kita kata panduan kan. Cuma kita IKM ni tak ada lah. Macam KKTM dia ada 10%, 5% kot daripada MRSN. Sebab dia program diploma kan. Lagi kita kenapa kalau kena daripada MRSN kan. MRSN ni 75 to 80% semua dekat NJMI ada masuk kan. Yang KKTM ni baru sebahagian masuk dengan ledang untuk ramai lah. Keboleh pasangan graduan. Jadi tuan-tuan boleh tengok ni 90% kita anggaran lebih kurang 322 pelajar untuk tahun ni. 55%
keboleh pasaran graduan bekerja 177 orang. Maksudnya daripada yang keluar ni 90% ni dia punya keboleh pasaran dia 50% ni bekerja. Maksudnya 177 pelajar. Maksudnya apa? Maksudnya kena bagi galakan lah. Jangan kita bagi galakan kerja lah. Kena bagi galakan juga untuk student ni sambung belajar. 15% pendapatan graduan RM2,000 dan ke atas 48 orang. 25% mengajukan pengajian ke IHMA. 15% menjadi usahawan. Tu saya kata kita kena start buat tu. Kalau tidak, tak ada ni. Kalau kita tak start buat digital marketing, digital business sebagainya, kan? Tak ada 50% yang nak jadi usahawan ni. Kan? So sasaran tahun ni 48 orang pelajar, 30% graduan usahawan B40. Maksudnya daripada jadi usahawan dia datang daripada B40, dia punya percentage dia. Okey, ini untuk program peningkatan sahsiah, kan? Macam biasalah, dia ada program sahsiah, kerohanian, soft skill, pembudayaan, keusahawanan, aktiviti sukan dan sebagainya. Kalau tengok ni semua dah start physical mode lah, kan? Yang saya buat, kan? Tak ada lagi dah orang panggil apa, duduk dekat asrama buka Microsoft Teams. Tak ada. Ada lah sebahagian boleh, tapi maksudnya menunjukkan bahawa kita dah kena go physical, kan? Ada banyak ni saya tengok ni cadangan daripada program-program dia lah. Ada Icon Da'i, Professional Hufaz, program Fit Contemporary, Rostoh Solat, Career Day, Public Speaking Day, program Reska, Back on Track, Soft Skill Engineering, ada English Month, Softmax Business Venture, Pasar Santai, T-Prono Talk, Business Idea, BMC, Sport Week, E-Games Competition, Virtual Fun Run. Lepas tu ada Ekspedisi Gunung Tahan 2022. Siapa nak ikut kan? Boleh kan? Lepas tu dia ada Rugby Interprogram. Ini sebahagian yang ni lah, kan? Dan juga pertandingan kemahiran final stage disasarkan untuk bricklaying, cabinet making dengan spray painting, kan? Okey, untuk industry based education and training, ICOE sama juga. Kita akan cuba melanjutkan perbincangan dengan TM. Seterusnya, Pusat Pentadbiran SKK CIDB. Ini melibatkan program SBN, STP, DCS, ITW, SLR, SEP, DCS dan ASB. Seterusnya, Pusat Pensijilan SPAN, Komputasi A1 untuk program STP. So, ini 3 lah ICOE yang kita rancang dapat disiapkan pada tahun ni. Dan juga target industri untuk vehicle assembly dengan Hyper Automotive dan juga spray painting dengan Toyo E. Untuk makluman untuk Toyo E ni bukan IGM saja, IGMKK pun sama. Toyo E bukan berbincang dengan kita je, dia bincang dengan a few lah. Dan antaranya yang dia orang interested dengan IKM Kota Kinabalu lah. Tapi yang tu mungkin untuk di Borneo lah, untuk di Semenanjung mungkin dengan IKM. Dan juga khusus jangka pendek, PSME sama macam last year. Cuma untuk khusus jangka pendek ni, saya percayalah kita sebelum ni kita ada buat banyak cadangan khusus, kan? Saya tengok lah yang lepas-lepas tu kita ada buat brochure, tak silap saya, kan, yang kita bagi pada orang luar lah, macam-macam. Saya tengok yang Cik Asrul ada mengajar, Cik Asrul, dua Asrul ada, kan? Ustaz Asrul pun ada mengajar, kan? Yang kita tawarkan kepada public, kan, pada harga RM200, RM250. So maksudnya orang kata apa, khusus-khusus jangka pendek lah yang kita boleh tawarkan kepada public. Yang ni pun kita kena buat balik untuk tahun 2022, kan? Expertise yang ada dalam kita ni ramai dan kita kena tawarkan. Bukan untuk profit making. Jadi bukan untuk masuk duit hasil ke tak, tapi untuk kita sharing knowledge dengan public. Mungkin ada sedikit bayaran lah, dia orang kena bayar. Dan juga khusus-khusus yang non-profit,
Non-profit macam saya pernah kata dulu lah, kursus-kursus basic yang melibatkan pengetahuan, kan? Contoh macam katakan tim SCP nak buat kursus asas pipe, kan, setengah hari ataupun 1 hari, bayaran RM30 bagi lepas, kan, untuk perkongsian dengan komuniti. Jangan open, buka ni memang tak jumpa lah kalau buka, kan. Kita engage dengan, contoh macam dengan Jatuhkuasa Masjid Nurul Hidayah, contoh ni, kan. Kata kami nak buat program, orang kata apa, asas pipe untuk karyah, boleh lah dapat dalam 15 orang. Masjid akan, kalau open tu public memang payah sikit lah. Tapi kita kena engage dengan entiti, bukan entiti yang jumpa malam-malam tu. Maksudnya engage dengan entiti yang ada ni lah, ada capability untuk support kita punya program ataupun kursus-kursus jangka pendek yang asas, dengan surau, masjid, dengan rukun tetangga. So mudah sikit untuk cari, kan. So masjid pun dia akan iklan dalam dia punya WhatsApp, siapa nak ikut kursus ni IKM, kan, asas pipe, kan, bayaran RM20, kan, pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. CJ disediakan. Dengar CJ tu pakai nak masuk pun, padahal tak buat apa pun CJ tu, kan. Kaedah macam tu. Maksudnya tak boleh lagi open. Open dekat WhatsApp semua tu dia lambat. Kita kena target dan juga kita kena engage, baru kita boleh dapat benda tu. Saya percaya kalau kita cuba pelan-pelan, insyaAllah ada. Banyak lagi kemahiran-kemarian lain lah, macam elektrik, aircon yang kita boleh tawar lah, aircon, servis, lepas tu kereta, kan, automotif, apa lagi, banyak lagi lah kepakaran-kepakaran yang lain tu yang kita boleh bantu lah. Tapi kita kena engage dengan entity, kan. Kalau kita open to public susah, tapi kalau kita engage, insyaAllah lah, tak banyak sikit kita boleh dapat. Dan jadi pun sama juga, kita letakkan hari itu dalam slide yang berikut tu, kita memang kita bagi program, kan. Setiap program untuk dia buka program komuniti untuk jangka pendek, kan. So setiap program dia boleh fikirkan lah, kan, kepakaran dalaman yang dia ada, yang dia boleh engage dengan komuniti setempat, kan. Bukan untuk profit making, tetapi untuk kita, kalau katakan business tadi dia kata digital presence, ini kita punya IKML Lumut punya presence dalam community. EEP program, yang ni menggunakan pertukaran IBC. Kalau tuan-tuan tengoklah, ada yang ni program hari, ITW 5 orang, DJ 5 orang, DCS 5 orang, DCB 5 orang. Pendapatan melebihi 2,500 untuk program DCB 5 orang, ITW 5 orang. Yang ni through IBC program lah. Curriculum development, yang ni pemantauan PDP, 100%, disasarkan untuk Jan-Jun 70 orang pensyarah, Julai Disember 67 orang pensyarah, sebanyak 137 orang pensyarah kita sasarkan. 100% tidak ada pengecualian, dengan 80% pensyarah dapat penerapan cemerlang. Maksudnya 110. Siapa nak jadi orang 111? Tak apalah, saya tak sebelah ayat pun tak apa, kan. Tak ada lah, semua kita sasar 80%, kan. Tapi janganlah kita duduk dalam kelompok 30% tu, kan. Kita sasar yang ni, kita kata kalau satu partai pun tak logik, kita bagi 80% lah untuk tahun ni. Perlibatan industri dan PDP, 14 program, semua patut ada perlibatan daripada industri. Itu 2 panel industri penilai untuk panel projek untuk setiap kluster. 10 orang panel, kan, 5 kluster. Co-supervisor industri bagi projek FYP, yang ni macam kita biasa buat lah, kan. 10% daripada jumlah projek di peringkat program. Yang ni yang kita sasarkan SPN, DCS, SBN, ITW dan juga BGA. Untuk CQI, yang ini memang wajib buat lah, kan. Kalau dulu tak ni sangat benda ni, tapi macam sekarang ni dalam mesyuarat senat kena dia cari, dulu tak ada, tapi sekarang ni nak tengok. So bila kita buat CQI ni, pensyarah lah mesti, kan, kena make sure lah, kan, kita punya kualiti, kita punya pengajaran berada tahap yang terbaik, selain daripada result student yang memuaskan lah, kan. Sebab dulu tak kena portray dalam
mesyuarat senat. Dulu orang kata buat kan. Tapi banyak orang tak buat kan. Tapi kali ni memang kena buat, memang kena bentang. So mungkinlah kita boleh tengok untuk mesyuarat senat, pra senat ni di peringkat kita pun kena bentang CKS sekali kan? Maksudnya bukanlah untuk senat BKT kita baru nak bentang, pra senat pun kita dah buat lah kan. At least untuk kita make sure lah, tak adalah esok kita terkejut tengok bila nak bentang dekat BKT besok kan. So dalam pra senat pun kita dah start buat untuk CQI presentation kan? Jadi kita dah boleh tengok lah performance kita macam mana kan, kualiti kita punya macam mana. Competency development untuk latihan pensyarah, untuk new teknologi ada daripada program STB, program simulator, SPN Smart Manufacturing, DFD yang program penyiasaran, dan juga STP, SEP, DCS. Boleh tengoklah ini cadangan. So ini bukan sekadar cadangan, ini maksudnya program kena work out buat awal tak apa, jangan tunggu hujung tahun sebahagian ni memang ada bajet lah, mostly yang ni semua ada bajet dua pensyarah mengikuti latihan sangkutan industri LSI kalau ikut ada, bukan ini yang kita masuk dalam sasaran hari tu, unit usahawan dan juga program DFD lah. Ini related dengan LSI pendigitalan, bukan LSI yang tadi tu kan. Pakar Tibet daripada Jabatan Pengajian Am, program ITW, program SR. Pakar Tibet ni maksudnya pensyarah kita dapat pengiktirafan pakar dalam bidang ni. Maksudnya dia dapat persijilan yang tambahan lah kan. So ni program yang kita sasarkan lah untuk tahun ni kan? 3 orang kan? Maksudnya level tu level pakar negara ke, pakar apa kan? Tapi maksudnya dia diiktiraf, maksudnya orang kata ahli lah dalam bidang dia. Maksudnya berbanding orang lain tu dia ada pengiktirafan tambahan kan. Yang ni wajib lah kena boleh buat penulisan ni kan, sebab dia pakar. 4 pensyarah mengikuti latihan sangkutan industri dalam bidang masing-masing lah kan. Ini adalah tuan-tuan boleh tengok, sebahagian pun saya tengok adalah yang saya sign dia punya pengesahan staff. Yang lain tu pun boleh work out ke arah tu lah, untuk program DJA, ITW, SAP, STP dan juga STF. Memperkasa kepimpinan, yang ni kita akan buat bajet pun dah ada kan, insyaAllah lah kita akan buat dalam bidang negotiation skills dan juga decision making. Perubatan ilmiah, macam saya beritahu tadi lah, beberapa jabatan lah telah pun dipilih kan. Kita boleh tengok lah, elektronik, mekanikal, electrical, otomotif, pengajian. Selain daripada kita open to semua pensyarah dan juga staff lah. So yang ni yang kita dah bagi KPI untuk setiap program untuk capai dan saya insyaAllah this year every 3 years lah, every 3 months kan, quarter saya akan pamerkan report card ni lah kan, untuk semua tengok kan, untuk pencapaian quarter. Ini kita panggil report card lah, bukan menteri je ada report card, kita pun ada report card juga kan. So nak tengok sama ada dah berjalan ataupun tak berjalan. Kalau tengok tu achieve masih dari kosong kan, so lepas ni kita akan masukkan dia punya weightage kat sebelah tu. Ketiganya perkongsian kepakaran, macam saya beritahu tadi lah kan, open to public knowledge yang kita ada kan. Boleh engage secara open, engage dengan entiti, badan-badan NGO dan sebagainya kan. Jadi maksudnya saya percaya knowledge banyak, sharing kan. Orang kata antara benda yang amal yang kita dibawa dalam kubur tak berhenti lah kan, ilmu yang bermanfaat yang kita boleh sharing pada orang. Tak uji sebenarnya, ni semua buat bekal dalam kubur kan. Bagus tak? Bagus kan? Jadi kita kena buat ke arah tu lah. Good governance. Okay, belanja mengurus kurang daripada tahun lepas. Cuma cabaran saya kata tadi ialah tahun ni lah. Hakim Lumut ni nombor 2 lah yang dapat bajet paling besar dalam RMK
2022 lah, kita dapat 7.6 juta. Saya pun tak pasti lah. Hopefully kita diberikan kekuatan lah untuk buat. Yang lebih daripada kita ada 10 juta. Tapi projek fizikal yang melibatkan JKR kan, maksudnya buat bangunan, apa benda semua tu lah kan. Kita punya 7.6 ni solely, betul-betul program. Itu saya kata cabaran tu. Fizikal 1.9 juta, bekalan 4.8 juta, ICT 300,000, perkhidmatan 450, curriculum development 80,000. Ini bukan cerita RMK 12 2020 sampai 2025. Ini 2022 saja 7.6. Jadi itulah yang terlibat esok dengan sebuah harga semua memang akan ada banyak kan. Lepas tu saya maklum siap. Yang ni agak hektik sikit lah. Kita takut bila kita buat tu nak kena iklan kali kedua, iklan kali ketiga dan sebagainya kan. 2022 sahaja ada pusat lain yang dapat 400,000, 300,000 je kan, pusat tibet yang lain kan. Sebab tu saya kata Haji Lumuk ni dia nampak kemas kot ataupun hebat. Sebab tu dia bagi bajet yang banyak lah kan. Dan juga dia percaya lah kan, yang kata Haji Lumuk boleh deliver kan. Kepercayaan bukan pada saya, kepercayaan kepada tentara perempuan lah di depan saya ni kan. Perbelanjaan untuk Pemekasa kurang daripada Malaysia ni dicadangkan tapi belum approve pun lagi. Jadi tuan-tuan boleh faham lah, untuk nak buat singgaran alatan sebenarnya memang tak banyak kan. Yang ni memang kita kena accept the challenge lah kan. Tahun lepas kita dapat 700,000 lebih. Tahun ni yang kita cadang 690, tetapi yang ni tak tahu dapat tak dapat kan. Dan juga a few yang kita highlight untuk program pengajian HAM lah kan, yang kita akan orang kata apa tak masuk dalam ni lah, untuk ekon di pengajian HAM. Dan juga untuk PPT macam saya kata 2 yang memang standard, tapi dengan 7.6 juta ni start bulan Februari ni akan ada PPT baru lah kan, yang akan masuk pada sub banyak kan. Once orang kata masuk PPT, bermula lah kita punya mimpi ngeri sebab kita akan dikejar sampai siap kan. Selagi tak masuk ni 2 ni jangan boleh tengok je lah channel view tu, tengok Korea, tengok drama Thailand kan. Masuk orang kata PPT tu dah jadi mimpi ngeri lah. Cerita Juhon yang keluar kan, tak keluar lah cerita Riau, bunga-bunga Sakura tu kan. Kita akan dihambat dengan macam-macam lah. Tu tak kira lagi besok projek tu bermasalah, tu tak mahu kan. Tu kita mimpi ngeri kan. Okey, pemantauan kewangan ini pun sama, panjang dan juga panjang ASR. Okey, pemeriksaan aset saya dah beritahu tadi, kita tahun ni kita nak capai 100%. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, tahun 2021 90% IKM KKTM capai 90%. Capai 100%. Cuma IKM Lumuk tak bernasib baik, tak masuk dalam kelompok 90% tu. Kita berada dalam kelompok 10%. Kita capai cuma 98% something lah. Sebab ada lebih kurang 100 item je lagi yang kita tak dapat. 102 to be exact kan? Lepas tu ada pusat-pusat lain yang paling rendah capai 46%, dia blame sistem. Kita sistem tak boleh, tak apa lah kan. Cuma kita ni cerita orang lain capai, kita sikit lagi nak capai, lebih kurang 100 item kan? So tahun ni kita cubalah capai 100%. Orang tersijil cemerlang sebagaimana pusat-pusat Grand Mara yang lain kan? Boleh kan? Saya minta sokongan tuan-tuan, tahun ni kita mesti capai 100% dan buat daripada awal kan. Jangan tunggulah macam tahun lepas. Saya datang sini bulan 8. Masa saya datang bulan 8, kita baru capai 14%. Tapi nasib baiklah dengan kehebatan tuan-tuan dan puan, boleh dapat 98%. Dalam sebelum orang kata pun 31. Kira hebat tau kan. Daripada 14% bulan 9 lah sampai 98% bulan 12 kan.
apa pun saya ucap tahniah atau bukan juga lah kan. Untuk 3 bulan ni tuan-tuan struggle malam lepas maghrib dan sebagainya, sebab siang sistem down kan, buat dapat. Jadi saya percaya kalau start daripada first quarter apatah lagi kan, memang boleh capai lah 100%. Okey, sikit lagi Tibet Technopreneur. Okey, digital present, kita telah pun clusterkan lah kan, student-student yang akan terlibat kan dalam bidang usahawanan ni, sambil-sambil dia orang belajar ni kan, dalam 5 kluster yang utama lah. Services kan, services ni dia jual servis lah. Contoh macam MTS kan, contoh dia jual servis. F&B contoh lah, dia duduk dalam ni tapi dia supplier besar, Pak Mak Western kan. Pak Mak Western punya apa, kambing perak, kan, cita rasa hotel, harga warung, kan, besar dia kata banner tu. Contoh kan, F&B kan. Lifestyle ni contoh ada student kita perempuan jual tudung, jual baju kurung. Mungkin bukan dia jual, mungkin dia dropship dan sebagainya kan, tapi dropship pun boleh income yang banyak lah kan. Sekarang ni orang perempuan dia buka Shopee, buka dia tengok baju kurung, tengok tudung, benda tu memang catchy lah, dah menangkap kan. Setiap minggu nak kena beli, murah-murah ni kan. Tu yang tu untuk lifestyle, fashion dan sebagainya lah kan. Otomotif ni dekat lah, dan juga electrical. So maksud kita sasarkan di kalangan student ni, mungkin banyak services ataupun F&B dengan lifestyle lah yang mungkin dia orang boleh jual lah kan. Hari ni lifestyle orang pelik-pelik, macam-macam benda yang dulu kita tak pernah buat dan ni orang buat kan. Jadi yang ni pun orang kata peluang untuk pendapatan lah. 10% pelajar digital present, pemilikan jualan kepada pemilik lebih. Ni 5 student yang dia ada yang orang berniaga through orang panggil apa, platform orang, macam dia berniaga di Lazada dan sebagainya. Dan ada yang memang dia ada landing page sendiri kan, mungkin dia guna FB. Daripada FB tu bila kita klik pergi kepada dia punya landing page, ataupun dia ada dia punya payment gateway dia sendiri lah. Ambil lah yang ToyPay ke dan sebagainya kan. Yang tu memang lagi advance lah student tu kan. So kita sasarkan 5 pelajar. Dan juga koperasi pun kena ada landing page juga Ustaz. Nanti kita kena bincang apa yang boleh koperasi tawarkan kan? Tapi sekarang ni memang kita nak semua digital. Maksudnya paling kurang lah. Jadi pendigitalan dalam IKM Lumut ni mungkin lah kan? Bukan mungkin lah, patut memang kena boleh lah kan. Pembayaran di dalam IKM ni boleh pakai e-wallet kan? Maksudnya student nak makan dekat kafe, student nak makan mana lagi, makan kat mana lah, makan kafe, ataupun nak beli barang koperasi, semua boleh e-wallet kan? Saya memang berharap sangat lah kan, untuk 2022 ni, sebelum pertengahan tahun ni, kalau boleh cepat lah kan, semua dah boleh pakai e-wallet kan. Kita nak pergi beli nasi goreng kat depan pun scan masuklah kan, nasi goreng RM6 kan. Mudah lah, student pun mudah kan. So parent tak payah nak letak duit ataupun nak tekan duit sangat kan. So parent mungkin boleh top up lah kan. Sebab ada kita pakai ikutlah yang banyak orang pakai apa dia, Kacenggu lah kan, yang sekarang ni tengah trending lah kan. Boost ke apa ke kan. Maksudnya senang kan. Even macam Kacenggu pun kita nak hantar duit kat orang, kita hanya masuk nombor handphone dia je kan. Contoh Cik Saidi pun berapa, lu hantar duit, dapat kat dia dalam Kacenggu dia masuk. So parent nak hantar duit pun senang kan. So cashless lah sekarang ni. Tak boleh lagi dah zaman ni kita cerita industrial revolution penumpang, bayar nak cari duit penumpang dah. Selalu tanya macam tu kan. Saya kata kalau ada penumpang pun bagi orang lah kan. Dia sebab tak ada kan. Selalunya normal orang kita tanya apa, share ke tak kan. Bayar lah pula. Kalau ni senang tekan kan, RM10 penumpang, RM4 30 sen
Pak ni 41 sen dah senang. Berapa orang senang tekan. So kena dah boleh capture lah yang dalam ni, beli air, beli barang semua, mudah. 4 syarikat usahawan. Ini pengisian TVET Technopreneur ni pengisian. Yang ni pun kita kena work out cepat, sebab barang dah siap. Takut lagi jadi macam museum yang depan takut jadi galeri, jadi museum. Student tak tahu. Jadi orang kata projek gajah putih. Jadi kita sama-sama work out. Program pun kena terlibat. Bukan sahaja unit usahawan. Untuk incubator Technopreneur ni, program pun kena terlibat. Dia tak boleh unit usahawan saja. Unit usahawan ni dia part yang soft skill lah. Tapi dari segi orang kata apa, job skill, memang program kena terlibat sekali. Okey, di platform ni sikit lagi. Dan yang ketujuh, macam saya kata tadi lah, TVET yang talent, alumni. Dengan alumni kita perlu ada 4 program setahun. Buatlah program pun, perkongsian alumni, program jejak alumni ke, tapi program alumni dengan student perlu ada lah, at least setiap quarter. Setiap quarter ada satu. Dan juga yang ini pun sama lah. Kita ni patutnya subscriber YouTube tu patut banyak dah, 1000 lah. Student saja keluar kata 300-400 kan. Staff semua dah ni lah dengan YouTube. Takkan student 20 orang, staff 181, student 20 orang je yang subscribe dekat YouTube. Cuba check handphone pasal ni, student ni check handphone, subscribe dulu, belum subscribe. Semua ada akaun Gmail kan. Mostly ada lah, 90% ada. Kalau yang 10% tak ada tu mungkin dia duduk kat planet lain dan sebagainya kan. Sebab akaun Gmail ni lah yang untuk YouTube, yang tu yang banyak lah benda-benda lain kan. So maksudnya bila ada akaun Gmail boleh subscribe. Okay. FB pun sama. Cuma itulah tahniah saya ucap pada tim media ni, sebab sebenarnya saya dah bandingkan lah FB, Insta, YouTube, Akid Alumut di depan sekarang ni. Even ada Insta yang Akid KTM lain yang memang cuma ada puluh-puluh saja yang follower, tapi kita dah hampir 2000 lah, alhamdulillah. Saya ingat yang rapat yang lain yang itu ada few KTM, 1-2 KTM yang dalam 1500, 1400 follower. Tapi kita ni kekuatan ni kita ada ni, kekuatan staff ramai, student ramai, patutnya kita dah 10,000 dah follower kan. Dan juga tahniah juga IKM Lumut ni pusat pertama yang ada TikTok kan. Pusat lain pun nak berikut jejak langkah IKM Lumut untuk TikTok kan. Sebab ini medium hari ni lah. Saya kata kenapa medium hari ni lah kita sasar 50 viewer. Kita baru TikTok dalam berapa minggu Ustaz? 2 minggu? 3 minggu lebih kurang, 2-3 minggu kan. Tapi kita dah ada 360,000 view lah. Kan? Bukan senang lah dapat 300,000 view kan. Ada yang adalah benda-benda ni cepat viral kan? Dan saya tengok lah, once kalau katakan kita sebagai user, kita share, cepat lagi orang tu benda tu dia viral. Contoh kan, kita boleh tekan button share. Contohlah macam program-program kan buat lestari kan, itu kan yang buat apa ni, yang buat apa ni, kita buat pertandingan hari tu, pertandingan yang buat recycle kan. Recycle tu banyak idea-idea yang bagus. Saya share dengan banyak a few group kita boleh tengok dia punya view tu dah share program yang kita dalam TikTok tu dengan kawan-kawan, dengan kan, banyak perkara yang kongsi. Banyak sekolah-sekolah banyak nak tiru yang macam kita buat kan. So dia punya video rating tu dia naik kan. Jangan share link saja, share keluar modal sikit lah, download kan. Jangan sayang data sangat kan. Download tu, lepas tu kita forward dalam group. Dia yang viral baru ni yang Cik Saidi tu, Tomoy kan. Tapi tak apalah padanya orang yang backup kita pun ramai kan. Tapi okey lah kan.
kita bukan nak yang negatif tu. Kita nak at least page tu landing lah. Landing. Jadi kata landing, so bila ada ramai orang view tu dia landing lah kan. So yang tu kita punya sasaran kita lah kan. Saya ingat yang last sekali, pertandingan inovasi dan juga mesyuarat dan juga perolehan hijau kan. Yang ni semua program saya minta hijau dan juga apa ni GGP 3.0 kan, untuk kita implement dalam semua perolehan yang pembelian lah kan, pembelian peralatan bahan dan sebagainya kan. So kita dah kena go green lah sekarang ni kan. Banyak yang kita dah kena, memang nak kena recycle kan, dan juga kita tak buang lah semua tu. Dan juga bahan-bahan yang kita pakai pun memang safe, mengikut orang kata apa GP 3.0 tu, benda tu selamat untuk environment dan sebagainya. Mungkin bahan-bahan latihan, cat ke dan sebagainya, mungkin bukan semua, tapi sebahagian amalan tu dibuat. Saya tahu kos dia tinggi kan, tetapi sebahagian, mungkin kalau daripada 10, satu barang yang menggunakan apa ni GP 3.0. Semua program lah kan, cuba dapatkan benda-benda yang related dengan apa ni program hijau kan. Bukan semua saya kata sebab barang tu mahal, tetapi 10 mungkin satu, 5 mungkin satu kan. Dan yang lain daripada sama juga pengurusan sisa dan juga kawalan makhluk perosak kan. Yang ni saya mungkin akan beri lebih detail lah kan, sebab saya ingat masa pun dah pukul 11 kan. Saya ingat itu saja kan, dapat saya berkongsi sikit apa yang kita nak buat this year. Saya minta maaf sebab kita ambil masa sikit kan. Saya harapkan semua orang ada, kita berada dalam muka surat yang sama. Jadi tak ada yang kata ni apa ni kita program duk merapu macam-macam kan. So kami buat yang ni, buat yang tu, buat yang ni, buat yang tu. Sebenarnya saya dah share lah kan. Bukanlah kata program yang tak ada dalam tu tak perlu buat apa-apa kan. Dia kena buat juga kan, sebab kita akan buat tahun ni. Cik Munaf dah usahakan untuk kita bagi KPI tu based on weightage kan, weightage through Excel form lah. Kita akan bagi pemberat untuk setiap program, yang mana pemberat tu boleh dikalkulate kan. Dan bila kita calculate, at the end based on yang kita buat tu, dia akan ada lah 86%, 90%, 82% kan, based on kita punya initiative kan. Calculated lah kan. Baru dah kita ada panduan untuk orang kata nak LLPT tu 95%, 90% kita ada justifikasi kan. Saya ingat cukup sekali itu daripada saya. Terima kasih kepada semua. Saya percaya kita dapat lakukan yang terbaik untuk Akademi 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.